Roro, bawa makanan pergi dulu. Aku akan halang dia. Xiao. Kamu cedera. Raksasa mutan ini ada bawa virus. Kalau dah dijangkiti, Kau pun akan. Roro, aku ingat kau masih ada satu serum. Cepat, sebelum virus ni merebak, beri kat aku. Xiao, kau tahu kan, aku cuma ada serum ni je yang tinggal. Kau ni maksud apa? Kita kan dah besar bersama sejak kecil. Aku selalu anggap kau macam adik kandung sendiri. Yalah. Sebab tu, tolongkan aku buat tali terakhir. Kenapa? Ana bilang kau Messi? Batu kuasa luar biasa kau baru betul-betul jadi milik aku. Barulah aku boleh hidup dalam dunia kiamat ni. Tidak. Aku dah hidup semula. 7 September 2030, aku kembali ke malam sebelum kiamat. Hari ini dalam hidup yang dulu, aku, Jibocang dan Yang Ruoro datang tengok hujan meteor bersama. Aku terjumpa mereka berdua sedang berasmara. Aku marah dan gaduh dengan mereka. Dalam proses tu, aku tak sengaja terbalikkan cawan air. Lepas tu, hujan meteor pun muncul. Kalau macam ni, kebangkitan kuasa luar biasa tu mungkin ada kaitan dengan hujan meteor kali ni. Yang Ruoro Jibocang. Ruoro, kenapa dengan kau? Jangan risau, Tang Xiao sudah tidur. Dia tak akan tahu. Inilah hari aku dan Tang Xiao melihat hujan meteor dalam kehidupan lepas. Aku dilahirkan semula. Ruoro, kau sangat mengecewakan aku. Sebagai sahabat karib, kau sanggup khianati aku? Xiao. Dengar dulu penjelasan aku. Keadaan ini bukan seperti yang kau sangkakan. Mulai hari ini kita putus hubungan. Kenapa perkembangan kali ini berbeza dengan kehidupan lepas? Adakah Tang Xiao juga dilahirkan semula? Ruoro, kau okey ke? Tang Xiao, sudah cukup. Akulah yang berubah hati dan suka pada Ruoro. Kalau nak marah, marahlah pada aku. Inilah rasanya memiliki kuasa istimewa. Bagusnya, kenapa dia datang tergesa-gesa? Dia pun dilahirkan semula. Aku tahu apa yang kau fikirkan. Betul, aku pun sama seperti kau, sudah kembali. Dan kali ini, yang memiliki kuasa istimewa serangan ialah aku. Dan kau tunggulah selepas dunia kiamat tiba malam esok. Untuk digigit mati oleh raksasa. Tak sangka yang Ruoro pun dilahirkan semula, malah merampas kuasa istimewa serangan aku dalam kehidupan lepas. Dalam kehidupan lepas, kiamat berlaku sehari selepas hujan meteor. Kebanyakan haiwan bermutasi, merayau dan memakan manusia. Orang biasa langsung tak berdaya melawan. Ini kuasa ruang. Simpan. Ruangnya luas sangat. Boleh kawal dengan fikiran saja. Boleh simpan orang sekali dengan barang. Dengan benda ni, nanti tak kira macam mana aku kacir di luar. Takkan ganggu aku hidup mewah. Memang puas hati. Esok aku pergi borong stok. Banyaknya barang nih, mesti cukup untuk 2-3 tahun. Rui, ikut kehendak hatiku. Simpan. Oh ya, aku ingat dalam kehidupan lepas selain aku, ada orang lain juga bangunkan kuasa istimewa. Ada kuasa kilat yang kuasa pemusnahannya sangat kuat, ada kuasa jenis laju macam kilat, ada juga kuasa tumbuhan yang lebih kepada sokongan. Mereka nih, kemudiannya tubuhkan pasukan kuasa istimewa sendiri, sambil pimpin orang biasa untuk terus hidup. Mereka juga nikmati keistimewaan mutlak. Kalau boleh kumpulkan mereka nih lebih awal, peluang untuk hidup lebih besar. Bonatek, syarikat si Kongcheng, orang terkaya tuh. Kita buat apa kat sini? Kalau aku tak silap ingat, dalam kehidupan lepas, si Kongcheng pun salah seorang yang ada kuasa istimewa. Kemudian dia tubuhkan pasukan kuasa istimewa sendiri. Berkuasa dalam dunia selepas kiamat. Kalau boleh sertai pasukannya lebih awal, pasti boleh hidup sampai akhir. Bekalan terakhir sudah sampai. Lagi 6 jam, salji darah akan turun dan menandakan permulaan kiamat. Itu si Kongcheng, pengarah urusan syarikat gergasi teknologi, Bonatek, pakar kuasa gaib elemen kilat dalam kehidupan lepas. Sangat kaya, banyak penyokong. Dia ajak saya jumpa secara aktif. Baik, jumpa dalam setengah jam. Bos Cetang sudah sampai. Awaklah Tang Xiao yang menghantar siaran tentang kiamat itu.
siaran awak memang menarik. Tapi setahu saya, awak cuma orang biasa sahaja. Kalau saya betul-betul orang biasa, Saya takkan berdiri di sini. Encik Si Kong Cheng, hujan meteor malam semalam tu bukan awak seorang sahaja yang terjejas. kalau begitu, apakah kelebihan Cik Tang? Sudah tentulah. Encik Si Kong Cheng, jangan percaya langsung. Orang ini kawan baik saya. Kami bersama sepanjang malam semalam. Dia langsung tak dapat apa-apa. Yang Roro, awak pun datang juga. Mengapa hanya pihak berkuasa boleh buat sesuka hati, rakyat biasa tak boleh? Tang Xiao, jangan awak lupa. Apa yang luar tahu, saya pun tahu. Dan saya jauh lebih bernilai daripada awak. Wah, Cukup. Kalau nak gaduh lagi, keluar semua. Nampaknya Encik Si Kong Cheng sudah buat pilihan. Saya mohon diri. Tang Xiao, oh Tang Xiao. Dalam hidup ini awak pasti akan saya pijak. rancangan untuk merekrut Si Kong Cheng gagal. Entah pula dengan pemilik kuasa luar biasa yang lain. Adakah harapan di sana? Kamu, Jangan datang dekat. Hati-hati. Lari cepat. Terima kasih. Tapi kucing-kucing itu, Kenapa mereka tiba-tiba menyerang orang? mereka semua terdedah kepada radiasi dan bermutasi. Selepas malam ini, seluruh jalan akan dipenuhi raksasa macam ni. Malah manusia pun tak dapat lari. Pokoknya, hari kiamat hampir tiba. Kalau awak percayakan saya. awak boleh ikut saya dulu. Terima kasih atas niat baik awak. Tapi keluarga saya masih menunggu saya. Tak apa. Bila awak dah berjumpa keluarga, boleh datang cari saya di Taman Air Emas, Blok 18, Unit 33. Nama saya Tang Xiao. Xiao yang bermaksud suhu. Nama saya Lin Xiaoyu. Jangan risau. Saya pasti akan cari awak lagi. Salju daram. Hari kiamat datang lebih awal rupanya. Macam mana ada salji merah? Sebenarnya masih ada 3 jam sebelum kiamat dunia sebelum ini. Macam mana boleh mendahului tiba-tiba? Mungkinkah kerana kelahiran semula aku dan Yang Ruo telah mencetuskan kesan ramah-ramah? Siaran tergempar. Kini, kebanyakan kawasan di bandar kita malah seluruh negara tiba-tiba turun salji merah yang luar biasa. Pakar analisa, mungkin disebabkan ribut habuk pasir yang membawa banyak besi oksida. Sesuai dengan prinsip atmosfer. Jangan panik. Penjelasan yang sempurna dan menenangkan. Sayangnya, apabila salji merah ini meresap ke dalam tanah dan sumber air, lebih banyak manusia dan haiwan akan bermutasi. Masa itu barulah kiamat yang sebenar. Bukankah salji merah dikatakan turun pada waktu malam? Kenapa mendahului? Dalam hidup sebelum ini, memang turun pada waktu malam. Cukup. Ramalan kau dah tak berguna. Nak aku percaya kau lagi, kecuali kau boleh cari bekalan yang cukup sebelum gelap. Baik, saya pergi sekarang. Barangnya, Buta ke? Tak nampak semua orang berebut ke? pasti salji merah yang sebabkan panik. Ruo, kita buat apa sekarang? Kalau tak dapat bekalan, si Kong Cheng pasti tak akan ambil kita lagi. Apa paniknya? Aku tahu ada satu tempat yang pasti ada bekalan. Siapa? Xiao. Buka pintu, saya nih. Jibo Chang, bukankah awak bersama Yang Ruo nak cari saya buat apa? Xiao, saya salah. Si jalang Yang Ruo itu dapat menggapai si Kong Cheng. Langsung tenang saya pergi. Sekarang di luar penuh dengan raksasa. Tolonglah, lihatlah hubungan kita dulu. Buka pintu, biar saya masuk. Saya betul-betul tahu salah saya. Dalam kehidupan lepas, Jibo Chang pun minta macam ni supaya saya buka pintu. Hasilnya, dia dan Yang Ruo bukan saja merampas rumah dan bekalan saya, malah halau saya keluar. Dalam kehidupan ini, saya takkan tertipu lagi. Jibo Chang, lakon awak masih selemah dulu. Bawa orang sebelah awak pergi, Tang Xiao. Yuk, ini apa sangat? Saya beritahu awak. Baik-baik buka pintu, serahkan bekalan. Kalau tak, Jangan salahkan saya. Yang Ruo, sepanjang hidup awak, selain mencuri dan merampas, apa lagi yang awak boleh? Awak cari mati. Ruo, awak oke tak? Macam mana boleh? Sial, apa yang awak dah buat? Dah tahu awak nak datang, sengaja berkukuh. Yang Ruo, jangan-jangan awak betul sangka dengan kuasa istimewa. Boleh ketawa sampai akhir, hidup dalam zaman apokaliptik bergantung pada otak awak. Boleh tahan sampai bila kau sorok dalam rumah buruk ni. Tak bagus kita pandang rendah pada kadar perkembangan kuasa ni. Tembok ni dah nak tumbang. Tak apalah, kalau Yang Ruo tahu aku ada kuasa ruang, dia pasti akan cuba merampasnya. Sama seperti dalam kehidupan sebelumnya. Tang Xiao, sekarang tempurung kau dah hilang. Cepat serahkan bekalan.
Bekalan ada di sini, kicap dan mie. Tak betul. Kenapa barang sikit sangat? Barang lain mana? Aku ada kata aku simpan bekalan. Nampaknya dari awal sampai akhir, korang yang sibuk menjerit. Tak mungkin. Dengan sifat berhati-hati kau tu, pasti kau dah lama simpan bekalan sebagai persediaan. Cakap, kau sorok bekalan tu kat mana? Tak ingat. Nak cakap atau tak? Aku dah kata tak ada. Kalau macam tu, tak ada gunanya kau terus hidup. Berhenti. Berhenti. Xiao, awak okey ke? Okey, mereka ni, saya Chin Feng. Dia Ouyang Jing. Kami berdua rakan sebilik. Kami nampak post kiamat awak di forum. Rasa menarik sangat. Jadi ikut IP datang cari. Kebetulan jumpa dia dekat bawah. Weh. Korang ni siapa? Boleh pula boraksakan. Tak nampak ada orang lain ke? Tang Xiao, dua sampah ni ke pembantu yang awak cari? Kuasa tumbuhan dan kelajuan je. Berani nak lawan kuasa serangan saya? Sekarang saya habiskan korang semua. Tak guna Tang Xiao. Nasib awak takkan sentiasa baik. Kuasa ni masih belum cukup mahir. Jarak sekejap je. Penatnya. Oh ya, Xiaoyu, bukannya awak nak balik cari keluarga? Mana keluarga awak? Mereka? Mereka... Tak payah cakap. Saya faham. Nampaknya keadaan lebih teruk dari sangkaan saya. Dalam kiamat kehidupan lepas, raksasa mula-mula tak serang manusia. Tapi sekarang salji darah datang awal. Raksasa merata-rata. Mungkin cuma jumpa penempatan terakhir manusia, baru boleh hidup aman. Encik Sikong. Sampah tak guna. Tak jumpa bekalan pun berani balik. Awak ingat si Kong Cheng di sini makan gaji buta ke? Encik Sikong, jangan marah. Salah Tang Xiao tu. Dia bawa dua orang berkuasa istimewa muncul tiba-tiba. Rompak bekalan kita. Awak maksudkan Tang Xiao yang buat posting tu? Betul, dia cakap awak buta. Tak tahu menghargai. Dia cakap lepas ni jumpa awak sekali, rompak sekali. Jemput orang masuk. Cari lokasi Tang Xiao sekarang juga. Baik, ya. Memandangkan Kak Tang Xiao dah nak tinggalkan sini. Nak pergi ke penempatan manusia. Kita kena cari supermarket dulu tak? Kumpul sikit bekalan ke apa? Tak payah saya ingatkan awak. Kuasa istimewa saya ialah ruang. Sekarang dah ada banyak barang simpanan di dalam. Cukup untuk kita sampai ke bandar seterusnya. Patutlah dua orang tu pergi cari awak nak rompak bekalan. Tak jumpa apa-apa pun. Saya rasa mesti kelam kabut sangat sekarang. Cik Tang, jaga diri baik-baik. Jangan turun. Cik Tang, jumpa lagi. Cik Tang, jumpa lagi. Nampak tergesa-gesa. Nak ke mana si Kong Cheng? Dia datang buat apa? Xiao. Lelaki ni siapa? Dengan perempuan sebelah dia tu lagi. Bukankah yang datang cari kau kacau siang tadi? Mereka sekumpulan. Korang berhati-hati. Mereka bukan lawan yang senang. Nanti kalau dah bahaya, lari je. Apa kau cakap ni? Kita kan rakan seperjuangan. Betul, rakan seperjuangan. Baik, nanti ikut arahan aku. Dah rancang macam mana nak lari? Tak guna. Tang Xiao, kau tengok baik-baik. Kami ada 4 orang yang ada kuasa istimewa. Kau cuma ada 2 orang hamba ni. Ada peluang menang ke? Kalau bijak, serahkan bekalan. Memandangkan kita pernah berkawan rapat, mungkin aku boleh minta Tuan Muda Sikong lepaskan kau. Kau pun nak berebut bekalan? Kalau berani datang, ambil. Serang! Sekarang kawan-kawan kau dah disekat. Kali ni siapa lagi nak selamatkan kau? Pistol, kau masih ada pistol? Malangnya di hadapan kuasa istimewa. Pistol tak berguna langsung. Xiaoyu, tembak. Xiaoyu. Rupa-rupanya senjata api tak berguna melawan kuasa istimewa.
Bila begini tak bolehlah, mesti cari cara untuk lari. Paling teruk, dedahkan kuasa ruang. Suara ini, anjing hiena berkepala dua. Anjing hiena berkepala dua paling pandai mengesan jejak, terutamanya sensitif pada bau darah. Kalau dapat tarik perhatiannya, pasti ada peluang untuk melarikan diri. Ada ide? Semua berhenti. Kamu semua mahukan bekalan kan? Baik, aku beri. Memang aku tak silap sangka. Kuasa istimewa awak adalah ruang. Ini mustahil. Macam mana Iwas ada kuasa ruang? Sedangkan dalam kehidupan sebelumnya, Diam. Cik Tang, mengenai perkara sebelumnya, saya mohon maaf jika Cik Tang sudi tawaran untuk bersekutu masih sah. Awak termasuk kawan-kawan awak, semua boleh sertai pasukan saya. Tuan Muda Sikong. Tuan Muda Sikong. Cadangan itu memang bagus. Malangnya, saya tak berminat. Awak ni si cantik. Kenapa binatang-binatang ini ada di sini? Sekarang, undur. Nak lari? Kenapa masih berhenti? Cepat tolong saya! Tadi memang seram betul. Bila raksasa itu keluar, saya hampir sangka kita pun akan mati di situ. Raksasa itu. Nampaknya cuma serang si Kong Cheng. Sebab awak tembak lengan si Kong Cheng ke? Betul, anjing hiena berkepala dua. Ia sejenis makhluk asing yang sangat sensitif pada bau darah. Tapi macam mana awak tahu? Aduh, minyak kereta nak habis. Tak jauh depan ada stesen minyak. Kita pergi sana isi minyak dulu. Bahaya tadi? Hampir sangka tak sampai. Baguslah, banyaknya bekalan. Nampaknya belum ada orang lain datang sini. Cik Tang, sekarang boleh bagi tahu kami hal awak. Kenapa awak kenal makhluk asing tu? Dan kenapa awak hantar pos kiamat itu? Sebenarnya saya orang yang dilahirkan semula. Inilah keseluruhan pengalaman saya. Terlalu keterlaluan. Bagaimana yang Roro boleh berbuat begitu? Sedangkan kamu berdua kawan baik sejak kecil. Pada zaman akhir semua peraturan akan runtuh. Mana ada lagi moral kemanusiaan? Pada zaman akhir, yang paling tak boleh dipercayai ialah hati manusia. Kalau jumpa orang yang kamu kenal nanti, janganlah terlalu percaya. Zaman akhir macam ni akan berlarutan berapa lama? Atasan tak hantar orang selesaikan ke? Pada hidup sebelumnya, masa saya mati, zaman akhir baru berlaku hanya setengah tahun. Banyak perkara yang berlaku selepas tu saya tak tahu. Mungkin pakar dah ada cara. Atau mungkin, maksudnya... Tak apa, walaupun cuma boleh harap diri sendiri, saya yakin kita pasti boleh terus hidup. Saya pun nak sertai. Dah kata kita rakan kongsi, semestinya kita teruskan bersama. Bila saya kata nak berpisah, saya cuma tak nak ada rahsia antara rakan kongsi. suatu hari nanti, Tang Xiao saya pasti akan hancurkan kamu sampai berkecai. Apa yang kamu buat? Ini apa? Ini Cakap. Ini batu kristal tenaga. Dalam kehidupan sebelum ini, aku pernah nampak di sisi Tang Xiao. asalkan serap tenaga di dalamnya, kuasa istimewa boleh ditingkatkan. Oh. Tak sangka dalam badan binatang aneh ada harta karun macam ni. Dalamnya mesti ada lagi sikit tenaga. Kamu berdua pun berehatlah sikit. Bagi kau, kalau berani sembunyikan maklumat lagi, keluar dari pasukan ini. Ya. Tunggu sekejap, Tuan Muda Sikong. Jangan lupa ada aku lagi. Seorang sampah yang langsung tak ada kuasa istimewa. Tak layak tinggal di sisi aku, si Kong Cheng. Kalau batu kristal binatang aneh boleh buat orang jadi kuat, kenapa bangkai binatang aneh tak boleh? Tunggu dan lihatlah, si Kong Cheng yang ruo-ruo Tang Xiao. Suatu hari nanti, aku, Ji Bochang, akan pijak kamu semua di bawah kaki. Aku mimpi ngeri. Aku mimpi tempat ini dikepung oleh segerombolan besar tikus mutan, dan di antara mereka ada seekor raja tikus yang dominan.
Mungkin awak terlalu tertekan. Aku baru saja periksa dengan kuasa istimewa aku. Kawasan sekitar sini sangat selamat. Entahlah, tapi keadaan itu terlalu nyata. Bagaimana kalau kita kejutkan semua orang dan pergi segera? Ada apa-apa yang berlaku ke? Kenapa kamu semua tak tidur? Xiao Xiao ada mimpi. Dia mimpi stesen minyak dikepung oleh tikus mutan. Kami sedang bincang sama ada nak suruh kamu semua pergi atau tak. Tikus? Mana? Aku paling takut dengan tikus. Belum ada lagi. Mungkin cuma mimpi saja. Bagaimana kalau ia bukan mimpi? Lari. Kita ni kacau sarang tikus ke apa? Lari. Ini tikus pemangsa manusia. Cepat naik ke dalam kereta. Jangan berentap dengan mereka. Aku akan halang mereka. Kamu pergi dulu. Flamethrower ini kamu simpan baik-baik. Jangan biar tikus pemangsa manusia mendekati kamu. Xiao Xiao. Awak okey ke? Saya oke. Tapi sekarang makin susah nak pergi rasanya. Nampaknya ia sedang bercakap dengan kita. Xiao Xiao, awak faham apa yang ia cakap ke? Tikus sial ni. Kau ingat Datuk kau ni makan sayur ke apa? Alamak, mereka nak serbu datang. Ruang Rui muncul. Cepat ikut saya masuk. Wah. Xiao Xiao, ini ke ruang kau. Kau simpan banyak barang keperluan rupanya. Tentulah. Tak mungkin. Kenapa ia pun ikut sampai sini? Tapi nampaknya ia tersangkut. Betul juga, tersangkut. Sekarang tengoklah macam mana tikus busuk ini nak nakal lagi. Jangan gembira terlalu awal. Keutamaan sekarang ialah kita kena cari cara untuk bunuhnya dulu. Untuk Raja Tikus Mutan macam ini, pasti ada batu tenaga dalam badannya. Hanya dengan menyerap batu tenaga itu, barulah kita ada keyakinan untuk hadapi sekumpulan tikus mutan di luar. Inilah batu tenaganya. Kamu guna kuasa istimewa untuk rasa, baru boleh serap tenaga dalam batu nih. Perkuatkan kuasa istimewa. Baik, kalau macam tuh kami berdua tak payah seganda. Harapnya bila Raja Tikus ini mati, kumpulan tikus di luar pun akan berpecah sendiri. Baguslah, nampaknya tikus-tikus sudah pergi. Kamu pun keluar cepat. Ini apa dah jadi? Korang berdua dah jadi mutasi. Mesti sebab menyerap batu tenaga, kuasa istimewa pun naik taraf. Tapi, perisai racun akar ni boleh nampak. Sebab semalam menyerap racun Feng Yi, jadi berubah macam ni. Kalau Ouyang tu, Semestinya terima kasih pada penyembur api kau lah. kenapa? Aku pun guna penyembur api juga. Kenapa aku tak ada? Mungkin batu kristal tu merangsang potensi tambahan. Aku ada lagi sikit ni. Cepatlah korang cuba. Baik. Boleh betul nak serap. Maknanya aku pun ada peluang kuasai kuasa istimewa lain lah. Cepat cuba. Kuasa istimewa apa kau dapat? Rasanya tak ada. Xiao Xiao, mungkin kau nak cuba? Tak apa Xiao Xiao, mesti batu tak gunani tenaganya dah habis diserap. Yang seterusnya, Yang seterusnya mesti boleh. jadi kita akan teruskan perjalanan ke Bandar Wai sambil memburu makhluk asing untuk naik taraf kuasa.
Pelik, kenapa sepanjang perjalanan nih kebanyakannya makhluk asing yang tak ada batu kristal. Walaupun bukan setiap makhluk asing mempunyai kristal. Tapi nisbah ini memang terlalu rendah. Mungkinkah orang lain juga dah tahu rahsia ini? Membunuh semua makhluk asing yang mempunyai kristal sebelum kami sempat bertindak. Bukan mustahil juga. Orang yang tahu pasal kristal dan laluan sama dengan kami. Selain yang Roro, aku tak terfikir orang lain buat masa ni. Nampaknya kita kena ubah laluan. Depan tu Bandadi, sepanjang perjalanan bekalan kita pun dah banyak berkurangan. Baik kita singgah ke sana, isi semula bekalan. Setuju. Lagipun sekarang ni tak ada bahaya atau ancaman yang boleh mengancam kita. Ada lagi orang hidup di bandar di ini ke? Dalam kehidupan lepas, makhluk asing memang merata, tapi tak seteruk sekarang ni. Apa sebenarnya dah berlaku di bandar ni? Ini manusia atau hantu? Ji Bocang? Tang Xiao. Lama tak jumpa. Ji Bocang. Kenapa kau jadi macam ni? Mana yang Roro? Yang Roro, dia pandang aku tak berguna. Tinggalkan aku. Tapi dia tak tahu. Aku bukan saja hidup dengan makan bangkai raksasa itu, malah dapat kemampuan mereka. Ini kemampuan di Chisho. Tang Xiao. Kau pun tinggalkan aku. Kau pun patut mati. Jadilah baja aku dengan patuh. Hati-hati. Kau ni raksasa bukan manusia, bukan hantu. Aku akan bakar kau sekarang. Xiao Xiao. Jaga baik-baik, Xiao Yu. Jangan guna ruang kecuali terpaksa. Nama Yang Master Sikong yang lama tak kedengaran singgah ke rumah saya. Sungguh terhormat. Tak baik, Encik Liu. Terdikesan ada ahli kuasa luar biasa bergaduh di luar. Encik Liu ada masalah. Mengesan ada pengguna kuasa luar biasa sedang bertarung di kawasan luar. Boleh nampak latar belakang mereka? Hanya tahu satu pihak terdiri daripada 2 lelaki dan 2 perempuan. Seorang lelaki itu nampaknya ada kuasa berkaitan tumbuhan. Tang Xiao, awak kenal mereka? Baguslah kalau begitu. Keadaan sekarang masih tidak jelas. Pertarungan pengguna kuasa luar biasa pasti akan menimbulkan kejadian aneh. Saya mohon Encik Sikong ikut saya untuk menghalang mereka. Encik Liu tolong tunjukkan jalan. Hai raksasa, susah betul nak kalahkan kau. Dengan kemampuanmu, kau takkan boleh bunuh aku. Lebih baik jadi bajak untuk aku. Nak makan aku? Tak takut gigi kau patah ke? Xiao Yu, berhati-hati. Xiao Yu, awak tak apa-apa? Syukur. Saya tak apa-apa. Nampaknya saya pun ada kuasa luar biasa. Betul, awak memang ada kuasa luar biasa. Dan kuasa awak itu sangat-sangat hebat. Berani kau lukai hamba aku akan telan kamu semua. Tenaganya sangat kacau sekarang, tapi terasnya mesti di jantung. Qin Feng, coba ikat tangan dan kakinya, jangan biar dia bergerak. Xiao Yu, cari masa yang tepat, tembak tepat ke jantungnya, mesti bunuhnya dengan 1 tembakan. Xiao Yu, sekarang. Manusia pun boleh tumbuh kristal kah? Tidak mungkin. Rasanya dia telan paksa untuk jadi lebih kuat. Sebab tu dia jadi macam ni.
Nampaknya kau betul kata dulu. Pada zaman akhir ini, sifat manusia paling sukar dijangka. Cukuplah, hari pun dah senja. Kita kena cari tempat rehat. Pertarungan yang sangat hebat. Cik Tang, kita berjumpa lagi. Bekalan makanan di pangkalan semakin berkurangan. Kami hanya mampu sediakan hidangan yang sederhana. Jika ada kekurangan dalam layanan kami, harap maafkan kami. Encik Liu terlalu baik. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya nampak kawalan keselamatan sangat ketat. Adakah sesuatu yang berlaku? Sejujurnya, beberapa hari lepas, seorang peramal melintasi Bandar D. Dia beritahu kami, tidak lama lagi, seekor raja binatang akan lahir di sini. Jadi saya dengan ikhlas memohon kamu berdua untuk tinggal. Tolong kami melawan. Saya ingat dalam kehidupan sebelumnya, pasukan Si Kong Cheng menjadi terkenal kerana memburu seekor raja binatang. Menjadi terkenal dan kebolehan mereka meningkat dengan pesat. Mungkinkah itu yang di Bandar D ini? Binatang ganjil biasa pun sudah sangat berbahaya. Ini kan pula raja binatang. Kapten Si Kong, jangan risau. Asalkan kamu sudi membantu, pangkalan pasti akan sediakan senjata dan peluru yang mencukupi. Selepas berjaya, akan ada ganjaran yang lumayan. Memandangkan Encik Liu begitu ikhlas, maka saya setuju. Baik, terima kasih banyak Kapten Si Kong dan Kapten Tang. Encik Liu, kami boleh tolong, tapi menyertai tak payah. Kami ada rancangan lain. Faham, terima kasih. Qin Fang, ada apa mengenai raja binatang? Adakah kamu yakin? Masuk dulu, kita bincang kemudian. Xiao Xiao, dengan kemampuan kita sekarang, mustahil kita boleh lawan raja makhluk. Kenapa nak sibuk campur tangan lagi? Kalau saya tak silap, dalam kehidupan yang lalu, Si Kong Cheng jadi lebih kuat selepas memburu raja makhluk itu. Lagipun kita dah bermusuh dengannya. Kita tak boleh biarkan dia jadi lebih kuat. Tapi dengan kekuatan menyeluruh kita sekarang, Kalau begitu, kita cuba tipu dia. lambat sangat ni. Kau datang buat apa? Saya tahu di mana raja makhluk itu. Tolong bawa saya sekali, Tuan Muda Si Kong. Kau tahu di mana raja makhluk itu? Betul. Masa raja makhluk lahir dulu? Saya kebetulan berada di Bandar D. Ia bersembunyi di sebuah kilang kimia di pinggir bandar. Apa lagi yang kau tahu? Dalam kehidupan yang lalu, Tuan yang pimpin pasukan bunuhnya. Tuan jadi wira Bandar D sebab itu. Tapi selepas itu Bandar D diserang gelombang makhluk asing. Lepas itu saya pun pergi dari situ. Kilang kimia. Dia akhirnya tak sabar juga ya, Si Kong Cheng. Inikah raja binatang? Raja binatang ini nampaknya terlalu kuat. Bolehkah kita bertiga benar-benar menang? Bagaimana kita tahu kalau tak cuba? Yi, gunakan gas beracun untuk membuat penghalang supaya binatang di luar tak dapat masuk. Mingze, nanti saya yang serang utama. Kau bantu saya sepenuhnya. Baik. Serang! Tuan Muda Si Kong. Rupa-rupanya kami pandang rendah pada binatang ini. Pertahanannya sangat kuat rupanya. Yi, pinjamkan sikit racun kau. Baik. Mereka sebenarnya telah mencipta perkongsian kuasa luar biasa. Memang tidak heranlah Si Kong Cheng merupakan petarung terhebat dalam kehidupan sebelumnya. Tapi kenapa mereka tak bawa yang roro sekali? Cacing busuk, terima ini. Aduh. Serangga ini takut racun. Yi, bergantung padamu. Baik. Lawanmu adalah aku.
Si Kongceng sekarang sudah kuat sampai ke tahap ini. Kalau betul dia dapatkan batu kristal Raja Binatang, itu memang tak boleh dibiarkan. Jangan tergesa-gesa dulu. Qin Feng, kenapa awak datang? Bukan saya seorang sahaja. Xiao Yu dan Ouyang pun ada. Mereka sedang cuba hapuskan kabut beracun di luar sekarang. Untuk menarik kumpulan binatang ganjil ke sini. Nanti barulah kita bertindak. Tak boleh. Saya tak boleh tunggu lagi. Xiao Xiao. Xiao Xiao, jangan pergi ke sana. Bahaya. Tang Xiao, kau mengikut saya? Kenapa? Kau nak main permainan belalang sentadu, tangkap cengkerik, burung pipit tunggu di belakang dengan saya? Apa yang Ruo-Ruo boleh tahu, saya pun boleh tahu. Kau masih sama seperti dulu, tajam mulut. Malangnya, itu saja kelebihan kau. Halang mereka. Jangan ganggu saya ambil kristal itu. Qin Feng, lindungi saya. Kau boleh ke? Bagaimana kalau kita berundur saja? Kalau dia dapatkan kristal itu, kita semua akan mati. Baguslah. Boleh coba kuasa istimewa itu betul ke tidak? Kau bangunkan kuasa istimewa kedua? Tuan Muda Sikong, saya tolong awak. Nak lalu lawan saya dulu. Ciao ciao, habiskan cepat. Tak guna, Tang Xiao. Walaupun kau bangunkan kuasa istimewa kedua, kau tetap bukan lawan saya. Tapi janji saya sebelum ini masih sah. Kalau kau sudi sertai pasukan saya, Cakap kosong. Xiao Yu, Ouyang. Xiao Xiao. jangan takut Xiao Xiao. Saya akan tolong awak. Kamu semua ada 2 kuasa istimewa? Sebenarnya, terima kasih pada kamu semua. Sekarang, akar saya bukan saja kebal racun, malah boleh serap racun kuat untuk kegunaan sendiri. Apapun jadinya, kristal Raja Binatang itu saya mesti dapatkan. Hari ini, tiada siapa boleh ambilnya dari tangan saya. Siapa nak lawan dengan awak? Xiao Yu, Qin Feng, Ouyang, pegang kuat saya. Tang Xiao, Tuan Muda Sikong. mampus kamu semua. Dia begitu kuat rupanya. Kita letupkan sarang raksasa itu. Sekarang si Kongceng pasti benci saya sampai mati. Saya mesti cepat serap kristal Raja Binatang, tingkatkan kekuatan. Alamak, Raja Binatang ini sebenarnya menggunakan serangan Si Kong Cheng dan yang lain. untuk berevolusi. Kuatnya. Walau sekuat manapun kita kena lawan juga. Kalau tak, kita semua akan mati di tangannya. Hanya seekor serangga kecil berani melawan pokok besar. Hari ini biar aku tunjukkan kuasa sebenar Raja Binatang ini. Tak boleh. Raksasa ini pertahanannya terlalu kuat. Kebal serangan. Cara kita langsung tak berkesan ke atasnya. Jangan risau, mesti ada cara. Dah, kalau dari luar tak boleh, kita serang dari dalam. Qin Feng, pinjam sikit darah kau. Tadi pun aku dah nak tanya. Xiao Xiao, kau buat apa ni? Nanti aku terangkan. Sebentar, lepas aku kira 1, 2, 3, Qin Feng, kau gunakan akar untuk mengikat sayap dan bahagian bawah badannya. Jangan beri peluang kepadanya untuk lari. Xiao Yu, Ouyang, ikut aku ke udara. Bila aku dah kawal mulutnya dengan akar, jangan takut, terus masuk ke dalam tubuhnya. Serang habis-habisan. Baik, macam ini. 1, 2, 3. Oi, Xiao Yu. Oi, Ouyang. Serang.
Mereka akan berjaya ke? Pasti. Teruskan serangan. Jangan biarkan ia lari. Bagusnya. Kita berjaya. Nampaknya tak ada bunyi di sana. Si Kong Cheng dan yang lain mungkin dah lari. Kita pun kena cepat-cepat pindah juga. Baik. Batu kristal dah diambil oleh mereka. Tang Xiao. Mulai saat ini aku si Kong Cheng akan jadi musuh ketatmu. Bawa bangkai Raja Binatang balik ke pangkalan. Beritahu aku cara bangkitkan kuasa kedua. Xiao Xiao, kau dah sedar rupanya. Jom datang sini makan steamboat. Korang dah lama sedar rupanya. Tak lama pun sangat. Asalnya nak tunggu kau keluar sama-sama. Tapi perut dah sangat lapar. Jadi kami buat steamboat je. Sepatutnya kau sendiri yang tamak. Jangan libatkan kami. Oh ya Xiao Xiao, kau belum beritahu kami lagi. Kenapa tiba-tiba kau boleh guna kuasa istimewa Qin Feng? Bukan aku je. Dia pernah guna kemahiran Ouyang juga. Mungkinkah kuasa istimewa kau menggunakan darah sebagai medium? Untuk meniru kuasa orang lain? Betul. Aku pun baru pasti selepas pertarungan dengan Raja Binatang ni. Wah, Meniru kuasa istimewa orang lain. Bunyinya memang hebat. Bila kau sedar? mungkin ada kaitan dengan kejadian Jibo Chang dulu. Cuma rasa macam kabur je. Tak boleh nak terang dengan jelas. Lebih baik cakap pasal korang. Kristal Raja Binatang ni mesti banyak bantu korang, kan? Tengok ni. Sarung tangan sama macam Raja Binatang. Dengan ini, penumbuk aku jadi lebih kuat. Pasti aku boleh tumbuk mati si kacang tu, si Kong Cheng. Hebat, hebat. Xiao Yu, Qin Feng, korang punya pula. Tenaga kehidupan yang kuatnya. Qin Feng, kau masih boleh sembuhkan orang ke sekarang ni? Kau pula? Ada jumpa apa-apa yang baru? Wah, Rupa-rupanya ini adalah klon. Masih belum begitu mahir lagi. dan nampaknya klon ini hanya ada separuh daripada kemampuan aku. Itu pun sudah hebat sangat. Xiao Xiao, kau ni diam-diam ubi berisi. Itu pun sebab ada kamu semua. Kalau aku seorang diri, mungkin dah lama kena habiskan oleh Yang Roro. Tuan Muda Sikong, Ini, serum untuk hari ini. Nasib baik darah kau ada kesan penyembuhan. Kalau tak, aku dah jadi sampah macam Jibocang. Ruo-Ruo, ada kau adalah tuah aku. boleh tolong Tuan Muda Sikong? Itu pun tuah Ruo-Ruo. Ada berita tentang Tang Xiao? Belum lagi. Mungkin mereka dah pergi. Tidak, dia pasti akan kembali. Pergi bagi tahu Ming Ze dan Yi Yi. Tunggu aku 2 hari lagi. Dalam masa ini, apa pun yang berlaku, jangan bertindak. Mesti tunggu aku balik. Baik. Peliknya, kenapa aku rasa pertahanan pangkalan tiba-tiba jadi sangat ketat? Seolah-olah sedang berjaga-jaga untuk sesuatu. Tak guna fikir banyak sangat. Lebih baik kita pergi tanya. Hello, kami pasukan istimewa yang keluar menjalankan misi sebelum ini. Ada apa-apa kejadian berlaku di pangkalan? Oh, rupanya pasukan cetak. Kamu balik tepat pada masanya. Gelombang makhluk asing akan tiba tidak lama lagi. Sebab itu seluruh pangkalan sedang berjaga-jaga. Gelombang makhluk asing? Bukankah Raja Makhluk Asing sudah mati? Kenapa masih ada rusuhan makhluk asing? Malam semalam markas menerima amaran kecemasan. Kumpulan besar makhluk asing sedang berkumpul di sekitar Bandar Di. Sekarang seluruh pangkalan telah memasuki tahap persediaan perang pertama. Pegawai bertanggungjawab Encik Liu sendiri telah pergi ke barisan hadapan untuk memimpin. Tumpang tanya, sekarang bulan dan hari apa? 12 Julai. Kenapa awak tanya? Tak ada apa, kami nak cari Encik Liu dulu. Kamu dengar tadi tak? 12 Julai. Kita dah berada dalam ruang itu selama seminggu. Patutlah perut aku sangat lapar bila aku bangun tadi. Sekarang bukan masa untuk kisah tentang itu. Yang lebih penting, Raja Makhluk Asing pun sudah mati. Kenapa masih ada gelombang makhluk asing? Betul, kena cepat cari Encik Liu dan tanya dengan jelas. Berhenti. Yang Roro, kenapa awak lari bila nampak saya? Siapa yang lari? Tang Xiao. Jangan sangka sebab awak rampas kristal Raja Binatang milik si Kong Cheng. Saya dah takut pada awak. Saya bagi tahu awak. Bila serangan binatang buas datang, semua orang akan mati. Awak tahu keadaan serangan binatang buas? Tangan awak kenapa? Tak ada kena-mengena dengan awak. Pokoknya hari-hari baik awak akan berakhir tak lama lagi. Yang Ruo-Ruo.
Ketua Tang, akhirnya awak balik. Di mana dua rakan sepasukan awak yang lain? Mereka pergi ke pintu gerbang untuk bantu. Encik Liu, sebenarnya apa keadaan sekarang? Kami dah bunuh Raja Binatang. Kenapa masih ada serangan binatang anomali? Korang bunuh Raja Binatang? Mungkin serangan binatang anomali kali ini ada kaitan dengan kematian Raja Binatang. Kematian Raja Binatang mungkin mencetuskan rusuhan binatang anomali. Atau mungkin mereka nak balas dendam untuk Raja Binatang. Encik Liu, serahkan di sini kepada kami. Awak tarik diri balik ke pangkalan dulu. Ketua Tang, berhati-hati. Pastikan awak kembali dengan selamat. Xiao Xiao, awak tak rasa serangan raksasa ini seolah-olah ada strateginya? Yang besar buka jalan, yang kecil tak habis-habis, mengganggu gila-gilaan, dan terus sahaja menyerang Encik Liu. Memang ada rasa macam tu. Mungkinkah ada pemimpin dalam kalangan raksasa? Aku nampak, tepat di tengah-tengah raksasa. Awak nak buat apa? Tangkap ketua, pengikut akan tunduk. Xiao Yu, Ouyang, awal berdua. Kak Tang, kami tolong buka jalan. Terima kasih. Tang Xiao, nyawa dan kristal awak, aku nak kedua-duanya. Si Kong Cheng, kau gila. Bukan masanya untuk bergaduh sesama sendiri. Ke tepi. Kau serap mayat Raja Binatang itu? Kau memang gila. Gila betul. Kalau kau tak curi batu kristal aku takkan sampai begini. Tang Xiao, ini hutang kau pada aku. Perkara paling mustahak sekarang ialah hentikan gelombang binatang buas. Tak boleh bertekak dengannya lagi. Harap klon ini boleh tahan si Kong Cheng lebih lama. Nampaknya kaulah dalang yang arahkan gelombang binatang buas ini. Nasib baik kemahiran bertarung makhluk ini taklah kuat sangat. Tang Xiao berjaya. Akhirnya serangan makhluk buas berhenti. Serangan makhluk buas dah kecoh. Semua orang ikut arahan aku. Lawan sepenuh tenaga. Jangan tinggalkan apa-apa. Tang Xiao, serahkan kristal tu sekarang. Si Kong Cheng, baik kau cermin diri sendiri. Lihatlah keadaan kau sekarang, langsung tak macam manusia. Semua ini sebab kau asyik sabotaj rancangan aku. Tang Xiao, kau patut mati. Alamak, tenaga dah hampir habis tadi. Sekarang kuasa istimewa pun tak boleh guna. Adakah dalam hidup ini pun aku tak dapat hidup sampai akhir? Xiao Xiao, ke tepi. Kau okey tak? Maaf Xiao Xiao, kami datang lambat. Tak lambat. Apa dah jadi dengan aku? Yang Roro dah letak racun dalam serum yang dia bagi kat kau. Sebab tu, kau kena jangkitan makhluk asing dan jadi gila. Perempuan cantik ni berani sangat tipu aku. Dia mana? Dia dah mati. Tiada. Kami dah cari seluruh pangkalan. Tak nampak pun dia. Dia ambil kristal kita lagi. Jom cari lagi. Berani dia khianat aku. Aku nak dia hidup tak mati-mati. Cik Tang. Semua sebelum ni, sebab yang Roro tu yang asyik kacau. Aku minta maaf. Harap awak boleh sertai kami. Walaupun tak ada yang Roro, aku tetap tak nak jadi rakan sepasukan dengan kau. Selamat jalan. Jangan jumpa lagi. Mati semua.
Tang Xiao, si Kong Cheng. Hujung dunia selepas ni cuma aku yang Roro yang akan kuasai. Ketua Tang, atas nama semua yang terselamat di pangkalan, terima kasih pada kamu semua. Kalau tak ada kamu yang ambil alih kawalan akhir tu, pertempuran ni tak terbayang apa jadi. Encik Liu, janganlah cakap macam tu. Jaga keselamatan pangkalan. Tanggung jawab setiap ahli kuasa luar biasa. Ketua Tang bergurau saja. Ni rezeki ke musibah? Masih tak tahu lagi kot. Awak ni, Tuan Peramal. peramal? Ketua Tang, inilah orang yang saya sebutkan sebelum ini, peramal yang meramalkan kemunculan Raja Makhluk Asing. Tuan Peramal. Hai, saya Tang Xiao. Tuan Peramal, bukankah awak sebelum ini nak tinggalkan tempat ini untuk cari cara selesaikan masalah makhluk asing? Kenapa awak pulang lagi? Sebab saya dah hampir jumpa caranya. Tapi Ketua Tang ni yang rosakkannya. Apa maksud awak rosakkan? Kalau bukan kerana Xiao Xiao bunuh Raja Makhluk Asing, gelombang makhluk asing ni pasti masih berterusan. Betul. Tak kira awak peramal ke apa, jangan fitnah Xiao Xiao. Kalau dia tak rebut bunuh Raja Makhluk Asing, Gelombang makhluk asing langsung tak akan berlaku. Apa maksud awak? Apa maksud? Awak sendiri pun tahu kesimpulannya. Sebab semua garis masa awak sekarang dah kacau, masa depan tak boleh diramal. Lebih-lebih lagi tak boleh dipulihkan. Kemunculan awaklah bencana terbesar zaman akhir ini. Masih fikirkan kata-kata peramal tu? Kamu rasa patut ke tak aku pergi rebut kristal Raja Makhluk Asing tu? Dalam kehidupan lepas, selepas si Kong Cheng ambil kristal tu, memang dia bantu manusia hapuskan banyak makhluk asing dan juga menyatukan para pengguna kuasa istimewa. Awak pun cakap itu kehidupan lepas. dalam kehidupan lepas kita pun tak kenal lagi. Sekarang lain. Tak apa. Tapi aku sendiri pun rasa agak tak tenang, terutama bila nampak si Kong Cheng pun dijangkiti. Mungkin banyak perkara berlaku macam kata peramal tu, sebab aku yang buat perubahan. Tak mengapa juga. Ingat apapun yang berlaku, kami akan sentiasa bersama awak. Encik Liu, kami datang hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Encik. Kamu nak tinggalkan Bandar Di? Kami sebenarnya cuma singgah, tinggal sementara sebab hal Raja Binatang. Buat masalah, lalu lari, tinggalkan kekacauan pada kami. Sungguh egois. Apa yang kau merepek nih? Kerusuhan gelombang binatang tuh masalah binatang aneh. Apa kaitannya dengan Xiao Xiao? Kalau bukan dia yang cetuskan kekacauan garis masa, takkan jadi kerosakan sebesar nih. Dan kali depan, saiz gelombang binatang aneh akan 5 kali ganda daripada sekarang. Kalau bukan kamu yang tanggung akibatnya, siapa lagi? Bagaimana kalau Ketua Tang? Kau tinggal lagi beberapa hari. Kenapa apa yang dia cakap kamu percaya aja? Sebab kuasa istimewa saya adalah meramal masa depan. Bagi tahu saya, apa yang kau nampak? Kami akan tinggal lah. Bila gelombang binatang aneh seterusnya, 7 hari lagi. 7 hari lagi, bila gelombang binatang aneh datang, kami akan tolong lawan. Kalau tak berlaku, kami akan tinggalkan pangkalan. Sepakat Tang Xiao, dalam arus masa, pilihan setiap orang ibarat riak. Penyelamatan yang kau maksudkan tuh, betul ke penyelamatan? Kalau ramalan serangan binatang buas itu benar, maka aku lebih perlu tingkatkan kemampuan diri. Tak sangka pengukuhan kali ini boleh tingkatkan keupayaan meneroka secara mental. Yang ruah-ruah. Kong Cheng rupa-rupanya tak mati. Jangan sampai dia tangkap aku. Jangan. Jumpa kau rupanya. Beg darah kecil aku. Takut? Tapi keadaan aku sekarang ini, bukankah kau yang punya pasal? Perempuan jahat kau ni. Berani sangat kau khianat aku berkali-kali. Kau rasa nanti aku bunuh kau terus buat pil darah? Atau keringkan darah kau sedikit demi sedikit? Jangan bunuh saya. Saya tahu di mana ada penawar. Ia boleh menghapuskan jangkitan makhluk asing sepenuhnya. Tuan Sikong. Perempuan ini penuh dengan dusta dan tipu muslihat. Jangan percayakan dia. Ini benar, Tuan Sikong. Percayalah saya sekali lagi. Saya yakin kamu tak berani merancang apa-apa lagi. Katakan, di mana penawar itu? Penawar ini sangat penting. Mari sini. Saya hanya beritahu kamu seorang. Penawar itu berada di neraka. Tahu sahaja kamu tak berniat baik. Sikong Cheng, kamu kalah. Kamu, apa sebenarnya yang kamu lakukan pada saya? Pernah dengar tentang parasit simbiosis? Saya gunakan darah saya sendiri untuk membiakkan mereka. Sekarang ia telah memasuki badan kamu melalui darah saya. Mulai sekarang, kamu Sikong Cheng adalah hamba darah saya. Mustahil, ini mustahil. Bagaimana mungkin saya si Kong Cheng diperhambakan? Jangan risau Tang Xiao. Kita akan berjumpa lagi tidak lama lagi. Tidak boleh.
Perkara ini perlu dimaklumkan kepada Encik Liu dan yang lain secepat mungkin. Berhenti. Encik Liu dan Tuan Peramal sedang berbincang di dalam. Orang awam dilarang menghampiri. Mengelak, jangan paksa aku bertindak. Apa yang kau lakukan padaku? Cuma mengawal masa kau sikit sahaja. Mari berkenalan. Aku Jingge. Kuasa istimewa aku ialah memperlahankan masa. Dengar kata Ketua Tang boleh menyalin kuasa istimewa orang lain. Nak cuba salin kuasa aku? Aku ada hal penting nak jumpa Encik Liu. Harap dapat maklumkan. Tak berani ke? Lagipun, kuasa istimewa yang tinggi macam ini bukan boleh dikuasai oleh orang separuh masak macam kau. Jaga mulut kau. Penjara masak. Lepaskan dia. Ketua Tang, walau apapun, dia tetap tetamu pangkalan. Macam mana boleh jadi begini? Ada hal penting apa yang nak jumpa aku, Ketua Tang? Encik Liu, aku ternampak yang Ruo-Ruo dah bunuh si Kong Cheng dan serap kuasa istimewanya. Aku bimbang ia akan membahayakan pangkalan. Yang Ruo-Ruo? Macam mana dia boleh jadi lawan si Kong Cheng, Ketua Tang? Aku tahu engkau dan dia ada sedikit ketidakselesaan, tapi tak payah fitnah dia sampai macam ni. Kalau tak percaya, guna kuasa meramal kau tengok sendiri. Macam mana boleh? Adakah ramalan aku salah? Ketua Tang, banyak lagi perkara penting di pangkalan yang perlu dibincangkan dengan Encik Liu. Tak ada apa-apa yang penting. Tolong jangan ganggu. Xiao Xiao, kami semua percayakan awak. Tapi sekarang ni kita buat macam mana? Sasaran yang Ruo-Ruo ialah aku. Selagi aku tak tinggal di pangkalan, pangkalan akan selamat. Kalau macam tu, kita pergi sajalah. Tak kisahlah apa-apa kelembapan. Lagipun, orang sini dah tak percayakan kita pun. Tak ada gunanya tinggal lagi. Baik, kita pergi. Mingze. Tolong aku. Apa dah jadi? Siapa yang cedakan awak sampai macam ni? Ialah yang Ruo-Ruo. Dia bunuh si Kong Cheng dan warisi kuasanya. Yi pun mati di tangannya. Dan banyak lagi makhluk asing. Sekarang dia kawal tentera makhluk asing serang Bandar Di nak cari awak balas dendam. Tang Xiao, kita nak percayakan dia ke? Pusing balik. Tang Xiao, awak tunggulah. Aku akan datang cari awak tak lama lagi. Peliknya, walaupun semua dipindahkan ke barisan hadapan untuk pertahanan, pada waktu malam pun sepatutnya ada kawalan asas. Tiada tanda kehidupan manusia, tetapi dalam banyak bangunan ada reaksi kehidupan yang padat, sangat lemah. Saya coba menyiasat dengan kuasa mental. Seluruh kawasan bawah tanah penuh dengan makhluk asing. Kau tipu kami. Saya tidak bersalah, Ketua Tang. Apa yang saya cakap semuanya benar. Si Kong Cheng dan Feng Yi sudah mati. Saya juga sudah mati. Apa itu? Tang Xiao, saya dah cakap kita akan berjumpa lagi. Berhati-hati. Jangan dekatkan diri dengan tiang-tiang ini. Mereka sebenarnya telah dijadikan boneka. Yang Ruo-Ruo, apa sebenarnya yang kau nak buat? Sudah tentu untuk bunuh kau. Lawan awak ialah aku. Xiao, awak pergi dulu. Nalai, lawan aku dulu. Si Kong Cheng dan yang lain dah jadi boneka sekarang. Kalau terus lawan, kami yang akan rugi. Cukup yang Ruo-Ruo. Dalam kehidupan lepas, untuk terus hidup awak bunuh aku. Dalam kehidupan ni awak curi kuasa aku dan asyik nak kacau aku. Cuba awak tanya diri sendiri.
Sebenarnya siapa yang salah pada siapa? Kehidupan lepas? Awak layak ke nak sebut pasal kehidupan lepas? Lepas tu kena jadikan bekalan darah oleh si Kong Cheng. Hari-hari macam ni aku dah penat. Aku nak terus hidup, salah ke? Xiao Xiao, bukankah awak selalu anggap aku kawan baik? Tolonglah aku jadi boneka aku. Nak aku jadi boneka awak? Mimpilah. Aku tak akan biarkan tragedi kehidupan lepas. Rupa-rupanya Yok lebih kuat daripada sangkaan aku. Malangnya, tak guna. Penyatuan darah boneka. Penyatuan darah boneka. Apa yang berlaku? Tiba-tiba aku tak boleh bergerak. Xiao Xiao, Langsung tak bertahan. Jangan risau, aku tak sampai hati nak bunuh kau. Aku nak jadikan kau boneka paling berharga aku. Lupa nak bagi tahu kau. Sekarang aku tak perlukan darah pun boleh buat salinan. Tang Xiao, aku tak akan habis dengan kau. Xiao Xiao, kau okey tak? Cepat, kita kena cari tempat selamat. Tang Xiao, aku mesti koyakkan kau 1001 kali. Kalau tak marah aku tak akan padam. Siapa? Siapa awak? Nama saya Ching Hui. Sama seperti awak. Datang dari masa depan. Ini pangkalan Bandar D. Wakat yang selamatkan saya 3 hari lepas. Yang Ruo-Ruo mengarahkan makhluk asing untuk menyerang komunikasi Bandar D. kemudian bertempur sengit dengan kamu di zon selatan. Apabila kami pulihkan komunikasi dan sampai ke sana, awak dan rakan awak sudah pengsan. Ambil, ini serum anti jangkitan yang baru dihasilkan oleh pangkalan. Terima kasih. Tapi kenapa awak tolong saya? Bukankah awak tak pernah suka saya? Sebelum ini saya memang tak suka awak. Karena kemunculan awak telah mengacau garis masa asal. Sekarang si Kong Cheng sudah mati. Mungkin tanggung jawab untuk selamatkan dunia akan jatuh ke bahu awak. Tapi saya cuma mau bersama rakan-rakan kami hidup dengan mudah bersama-sama. Tang Xiao, you tak ada pilihan. Memandangkan tak ada masalah besar, bangunlah. Saya bawa awak jumpa seseorang. Yang Roro, siap-siap. Apa sebenarnya yang berlaku? Xiao Xiao, maafkan aku. Sebelum ini aku yang salah. Aku dibutakan oleh perasaan cemburu. Aku sanggup mengambil nyawa kawan baikku sendiri. Setelah mendapat nasihat dari Tuan Xing Hui, aku sedar akan kesalahanku. Xiao Xiao, aku tak mengharapkan kau memaafkanku. Aku cuma mahu satu peluang untuk menebus dosaku. Aku tahu sukar untuk kau terima sekarang. Tapi semua jangkitan negatif dalam diri yang Ruo-Ruo sudah aku hapuskan. Dia sudah jadi orang biasa. Semut pun masih ingin hidup. Kenapa perlu Kapten Tang berkira dengan seorang yang biasa? Kau ini, dia bernama Xing Hui. Dia adalah aku dari masa depan. 3 hari lepas, semasa kau bertarung dengan Yang Ruo-Ruo, dia datang ke dunia ini. Mungkinkah waktu itu aku tak boleh bergerak adalah kerana dia? Pada masa depan, manusia terus ditewaskan. Dunia akan dikuasai oleh makhluk asing. Aku datang ke sini untuk menghalang semua ini. Jadi, apa kaitannya dengan aku? Kerana kau membunuh si Kong Cheng. Dia sepatutnya orang yang paling berharap untuk mengakhiri segalanya. Jadi, kau dan Yang Ruo-Ruo akan menebus dosa untuk ini. Dan berdasarkan garis masa, sebulan lagi akan lahir seorang pemimpin yang mempunyai kecerdasan tinggi dalam kalangan makhluk asing. Kemudian manusia akan hidup dalam kegelapan buat selama-lamanya. Pemimpin makhluk asing itu kami akan cari cara untuk hapuskan. Tapi aku tak faham apa kaitannya dengan hari ini. Kerana Orang yang dipilih oleh batu masa depan, Adalah Yang Roro. dan dia memerlukan batu kuasa Tang Xiao.
Suruh Xiao Xiao serahkan batu kuasa kepada Yang Ruoro. Perompak, betul-betul perompak. Serahkan batu kuasa itu. Kalau begitu, apa bezanya Xiao Xiao dengan orang yang tak berguna? Cik Liu, tak kira apapun, Xiao Xiao adalah wira yang menyelamatkan pangkalan. Awak cuma boleh tengok mereka bully Xiao Xiao ke? Ini juga untuk mengakhiri zaman apokaliptik. Saya percaya ketua pasukan Tang akan faham. Kalau saya kata tidak, Kalau begitu, saya tidak keberatan untuk menggunakan sedikit cara paksa. Ketua pasukan Tang, tolong korbankan diri demi kemenangan umat manusia. Saya akan jamin keselamatan awak. Saya tolak. Memandangkan awak tak boleh dipujuk, Jangan salahkan saya kalau saya tak berlembut lagi. Aduh. Xiao Xiao, Awak sanggup bunuh si Kong Cheng? Paksa serap begitu banyak tenaga, tapi masih belum mati? Menarik. Mungkin awak akan jadi lebih menarik daripada si Kong Chen. Saya ingatkan awak hebat sangat. Hah? Ini apa? memori Xing Hui beritahu saya. Awak Tang Xiao adalah kunci untuk menyelamatkan masa depan. Tapi saya tak sengaja nak buat awak sama seperti dalam kehidupan lepas. Dipijak-pijak oleh saya. Xiao Xiao. Yang Ruoro baru puas hati? Rupa-rupanya awak perasan. Betul. Xing Hui apa-apa itu sudah lama aku kawal. Hari ini aku datang untuk tengok awak kehilangan segalanya. Sama seperti aku dalam kehidupan sebelumnya, langsung tak ada apa-apa. Apa? Kau berani? Kau boleh balik hakisan entiti masa? Kau? Tuan Xingjian. Tang Xiao, dalam kehidupan lepas, kau tak boleh kalahkan aku. Dalam kehidupan ini pun, kau tetap tak boleh kalahkan aku. Jadilah boneka aku dengan patut. Pergi. Larilah. Lari sejauh mana pun, akhirnya kau tetap jadi mangsaku. Gelombang kuasa istimewa Xiao Xiao hampir lenyap. Kumpulan tak guna itu. Awak? Jangan risau, saya bukan datang untuk bergaduh. Saya datang untuk menyertai kamu semua. Kenapa kami perlu percayakan awak? Kerana saya tahu cara untuk memulihkan kuasa istimewa Tang Xiao. Cara apa? Asalkan Xiao Xiao boleh sembuh, saya sanggup buat apa sahaja. Saya pernah dengar Xing Jian cakap, batu kuasa istimewa yang dicabut bukan bermakna kuasa itu hilang buat selama-lamanya. Intipati kuasa istimewa ialah resonans antara jiwa dengan hukum alam. Cuma perlu cari teras makhluk ajaib yang hampir berevolusi, telannya, maka kuasa istimewa boleh dihidupkan semula, malah berevolusi. Kenapa awak nak tolong kami? Mungkin saya suka dengan sikap kamu semua, atau mungkin dunia ini perlukan perubahan, bukan takdir yang sudah ditetapkan. Berdasarkan ramalan Xing Jian, di sini ada seekor naga kadal pengakis tulang yang hampir berevolusi menjadi raja makhluk ajaib. Kalau kamu berjaya dapatkan kristalnya, saya yakin ketua Tang pasti akan pulih. Asalkan Xiao Xiao boleh pulih, menempuh segala rintangan, kami rela berkorban. Sumber bunyi degupan jantung ada tepat di bawah. Kedalaman kira-kira 50 meter, banyak makhluk asing peringkat rendah bersembunyi di tempat gelap. Mereka tak berani mendekati sumber degupan jantung itu. Teruskan perjalanan. Sasaran kita cuma naga cicak itu. Mula. Berjaya. Di mana ketua Tang? Dia tinggal di bawah untuk menyerap kristal itu. Kata jangan ganggu dia. Tuan, inilah pengguna kuasa istimewa yang baru ditangkap pangkalan. Sila nikmati. Encik Liu, apa maksud awak ini? Bising. Inikah rasanya memiliki kuasa mental? Memang hebat, tapi masih belum cukup. Berdasarkan ingatan Xing Hui, 300 li ke utara, seorang raja makhluk asing akan muncul. Kalau boleh telan dia sekali, tiada siapa boleh ancam saya lagi dalam dunia kiamat ini.
Sampaikan perintah, seekor raja makhluk asing akan lahir di utara. Mulai sekarang, semua pasukan kuasa istimewa ikut saya berangkat. Mi segera lagi, sudah 3 hari berturut-turut. Kalau saja ruang Xiao Xiao masih ada, entah dia sudah berjaya memulihkan kuasa istimewanya atau belum. Percayalah pada Xiao Xiao, dia pasti boleh melakukannya. Aduh, yang Roro bawa orang datang ke sini. Saya nampak ramai orang. Sekarang ini masa genting untuk Xiao Xiao pulih. Tak boleh biarkan mereka ganggu. Boleh tak kita sediakan halangan atau perlahan-lahankan langkah mereka? Saya akan cuba. Tuan, ribut salju terlalu kuat. Tak guna. Bukankah Ewang boleh kawal masa? Ada cara tak untuk hentikannya? Sen kau nak pincua. Itu Miao Zhen. Tak sangka dia sanggup menjadi anjing yang ruo-ruo. Ketua Tang, cepatlah sedah. Berjaya. Hamba menghadap tuanku. Aku jadi raja makhluk asing. Yang ruo-ruo. Aku Tang Xiao sudah kembali. Xiao Xiao. Akhirnya kau keluar, kau... Kau dah pulih-pulih. Bukan setakat kembali, dapat 5 kuasa ajaib sekaligus. Betulkah? Xiao Xiao, kau memang hebat, kau idola aku. Ada apa-apa gerak-geri dari yang ruo-ruo? Dia sekarang terperangkap dalam aliran massa. Tapi ada bekas rakan sepasukan aku, mungkin tak tahan lama. Tak apa, lepaskan mereka. Pasangannya, kita selesaikan lama dan baru sekali. Tapi, kita cuma ada 5 orang. Cukup. Berjaya. Tak. Mereka dah datang. Tang Xiao, nasib kau memang baik. Macam ni pun tak mati. Semuanya sebab kau. Yang ruo-ruo. Hari ini aku nak hapuskan kau si perosak dunia. Lupakan sahaja Tang Xiao. Dengan beberapa orang tak guna macam kamu, mustahil nak halang tentera orang istimewa aku. Yang ruo-ruo, kau masih lagi sombong macam dulu. Jangan sangka dengan serap batu kuasa aku, kau dah menang. Barang curi akhirnya bukan milik kau. Diam kau! Semua orang, tahan. Jangan sesekali biar mereka mendekati Xiao Xiao. Baik. Sekumpulan orang tak guna. Yang ruo-ruo. Nampaknya tentera orang istimewa kau pun taklah hebat mana. Tang Xiao, si jelita celaka kau. Bila aku dah tangkap kau, Aku akan seksa kau perlahan-lahan. itu bergantung sama ada kau ada kemampuan atau tidak. Cuma satu gerakan dah cedera teruk yang ruo-ruo. Bagus, Xiao Xiao. Nampaknya kali ini aku bertaruh betul. Tang Xiao, si jalang celaka kau. Kau yang paksa aku. Itu ilmu korban darah yang terlarang. Dia guna nyawa semua anak buahnya sebagai bahan api. Tang Xiao, bukankah kau nak selamatkan dunia? Tengoklah orang-orang yang mati sebab kau. Dendam mereka akan jadi kekuatan aku. Yang ruo-ruo, bukan kau seorang je yang ada gerakan maut. Qin Feng, bawa semua orang undur 100 meter. Xiao Xiao, kau nak buat apa? Biar rakyat aku keluar bergerak sikit. Kau boleh kawal makhluk asing. Ini tak mungkin. Tak mungkin, mustahil. Jangan pikir hanya kau yang boleh kawal makhluk asing. Serang. Tang Xiao, walaupun aku mati, Aku akan bawa kau sekali ke neraka. Tang Xiao, kenapa kau masih hidup? Kenapa kau selalu rosakkan rancanganku? Yang ruo-ruo, kau dah gila ke? Kau dah putar belit masa sendiri. Kalau begini, walaupun menang, kau tetap tak boleh jadi manusia balik. Apa salahnya? Aku cuma nak kau mati. Memandangkan kau sangat nak mati, aku akan penuhi permintaan kau. 5 unsur bersatu. Tak mungkin. Macam mana aku boleh kalah? Sudah habis. Semuanya sudah tamat.
Xiao Xiao jangan tidur lewat lagi. Roro datang cari awak main. Ayah, ibu. Budak ini, sejak balik dari tengok hujan meteor, tidur je sampai sekarang. Macam mana? Ibu bapa pun tak kenal. Xiao Xiao, aku dengan Jibo Chang memang tak ada apa-apa pun. Kalau awak tak suka, aku tak akan berurusan dengan Jibo Chang lagi. 10 September 25. Memang sakit. Dunia pun tak kiamat. Mungkinkah semua sebelum ini cuma mimpi? Ayah, ibu, aku rindu sangat kat korang. Budak ni dah gila ke? Cepat makan. Lepas makan pergi jalan-jalan dengan ruah-ruah. Jangan duduk dalam rumah je sepanjang hari. Baik. Kucing liar mana datang ni? Pergi sana. Jangan. Hai, Xiao Xiao. Aku Lu Yuan, Ketua Saintis Projek Spark dan juga pencipta Xing Hui dengan Xing Jian. Saya rasa awak pasti ingin tahu apa sebenarnya yang berlaku. Secara ringkasnya, 50 tahun lalu, kami menemui satu gelombang graviti yang luar biasa. Sedang bergerak ke arah bumi, dijangka tiba dalam 300 tahun. Pada masa itu, semua kehidupan akan diubah oleh radiasi cahayanya. Jadi, untuk menyelamatkan diri, kami melancarkan proyek bintang api. Asalnya, melalui meteor mungkin, kami ingin biarkan sebahagian hidupan berevolusi lebih awal untuk dapatkan daya tahan. Tapi kami memandang rendah radiasi mungkin itu. Jadi kiamat ini dicetuskan oleh manusia sendiri? Ia satu kemalangan. Dan kami cepat bertindak untuk perbaikinya. Awak maksudkan Xing Jian dan Xing Hui? Betul, malangnya mereka semua gagal. Si Kong Cheng juga gagal. Jadi, awak jumpa saya hari ini untuk suruh saya selesaikan semua ini? Tang Xiao berada di Bandar Ji, tempat terakhir manusia berkumpul. Dalam keadaan tidur, cari dia dan segalanya akan berakhir. Hanya awak yang boleh lakukan ini. Tunggu, saya ada lagi soalan. Xiao Xiao, akhirnya awak sedar. Semasa pengsan, aku bermimpi jumpa seorang tua bernama Lu Yuan. Dia kata harapan terakhir manusia ada di Bandar Ji. Suruh aku pergi cari satu benda. Xiao Xiao, Kalau engkau tak nak, kita boleh pergi ke mana-mana tempat yang tak ada orang. betul. Asalkan kita semua sentiasa bersama, itu dah cukup. Tak, aku nak pergi. Lu Yuan kata di sana ada pilihan yang mesti aku hadapi. Lagipun, aku rasa macam ada orang tunggu aku di sana. Kalau macam tu, kita pergi. Apa pun yang kau nak buat, aku akan teman kau. Kami pun sama. Aku pun boleh. Kalau macam tu, kita setuju. Kita bertolak waktu subuh. Destinasi, Bandar Ji. Inilah Bandar Ji. Teknologinya canggih sangat macam bukan dimensi yang sama. Berhenti, tunjukkan pengenalan diri. Kami orang pelarian, datang ke Bandar Ji untuk minta perlindungan. Mengesan reaksi kuasa istimewa yang tinggi. Mengikut Undang-Undang Bandar Ji, Fasal 7, semua pengguna kuasa istimewa yang masuk bandar mesti pakai gelang perencat kuasa istimewa. Kalau pakai, kita tak boleh guna kuasa istimewa. Nanti kalau ada masalah, Pakai, sudah sampai terima sajalah. semua yang masuk ke kota ini perlu menemui ketua kota. Ketua Tang, sudah lama kami menanti. Lu Yuan, Oh, Ketua Tang kenal saya? cuma pernah dengar orang sebut. Kata mereka Encik seorang saintis yang hebat. Kisah Encik pun saya pernah dengar. Dalam pertempuran Bandar Di, Encik seorang diri berjaya membunuh komander makhluk asing. Sungguh mengagumkan. Saya rasa ketua kota ini senyumnya buat orang rasa seram. Dan orang tua dalam mimpi Xiao Xiao pun nama dia Lu Yuan. Ini pasti bukan kebetulan. Ketua Lu, sebenarnya kami datang ke Bandar Ji adalah untuk bertanya sesuatu pada Encik. Encik tahu tentang pesakit sifar? Pesakit sifar? Tak pernah dengar. Ketua Tang dapat tahu dari mana pasal gelaran ini. Cuma kabar angin. Memandangkan Ketua Lu pun tak tahu, kami pun tak nak ganggu lagi. Ketua Tang sudah jauh berjalan. Lebih baik tinggal sini berehat beberapa hari. Sambil-sambil tu, boleh juga melawat Bandar Ji. Mungkin ada banyak kejutan yang boleh dilihat. Baiklah, terima kasih atas jemputan Ketua Kota.
Tunggu, kenapa kami dipisahkan? Ini peraturan Bandar G. Setiap pendatang luar perlu melalui tempoh pemerhatian bersendirian. Untuk memastikan tiada jangkitan yang tersembunyi. Kuasa luar biasa telah disekat hampir 90%. Namanya kita nggak semua orang sama saja. Ketua Tang. Jing ya, kenapa awak? Gelang itu tak beri kesan pada awak. Semasa masuk bandar, saya guna masa buat sedikit helah pengalih perhatian. Memang awak lah. Jadi awak ada cara untuk bukanya? Saya nak keluar periksa sekejap. Kenapa? Awak pun rasa bandar Ji ada masalah? Saya pernah jumpa Lu Yuan dalam mimpi. Hai, Tang Xiao. Saya Lu Yuan. Ketua Saintis Proyek Percikan Api. Segala perbuatannya berbeza sama sekali dengan orang yang kita jumpa hari ini. Saya curiga Lu Yuan ini palsu. Saya rasa tekaan kamu betul. Semasa masuk bandar, saya periksa kesan masa bandar ini. Ditemui setengah tahun lalu, di sini berlaku satu letupan tenaga yang singkat tetapi dahsyat. Setengah tahun lalu, itu bukan masa kemusnahan dunia tiba. Bandar J ini memang ada masalah. Ada orang datang. Coba cari cara musnahkan kristal pada gelang itu, maka sekatan boleh dilepaskan. Makan malam. Jika benar penilaian Jing Ye, maka Bandar G yang nampak selamat ini mungkin lebih bahaya daripada dunia kiamat di luar. Cik Tang, Datuk Bandar mau jumpa awak. Orang lain masih dalam tempoh pemerhatian. Sila ikut kami. Kak Weiwei, rantai leher ini cantiknya. Tukar dengan 3 paket biskut kerat. Ada orang baru lagi. Comot betul. Pelarian lari dari mana nih? Tunggu, ini bukan kesikutu buku Tang Xiao dari sekolah menengah? Awak masih hidup rupanya. Weiwei, saya Su Weiwei. Tak kenal dah. Su Weiwei, Tang Xiao. Serahkan semua duit awak. Kalau tak, awak akan menyesal. Rupanya awak. Maaf, perubahan terlalu besar. Tak kenal. Awak, apa yang kau merepek nih? Weiwei, kami tak pernah buat pembedahan plastik pun. Saya paham. Biar aku ajar kau mulut celupar. Cik Tang adalah tetamu Datuk Bandar, orang yang tak berkepentingan berundur. Kau jangan marahkan Kak Weiwei. Saya ada cara. Baik, buat macam tu. Dia tuh, hajar dia sekali. Lepas tu ada ganjaran besar. Cuma setakat ini ke, jangan lupa janji. Su Weiwei yang suruh korang datang ke, siapapun tak penting. Yang penting hari ini, kau kena rasa sakit sikit. Dengan korang je. Macam mana boleh? Macam mana boleh? Awak pakai gelang. Kenapa masih boleh guna kuasa istimewa? Semestinya sebab orang yang awak upah tu terlalu teruk. Su Weiwei, hidup senang lenang tak baik ke? Kenapa nak kacau saya pula? Perbuatan guna kuasa istimewa secara persendirian adalah dilarang dalam Bandar G. Abang Lee, awak datang tepat pada masanya. Dia ni yang langgar peraturan, guna kuasa istimewa. Cepat tangkap dia. Yang baru sampai, siapa nama? Tang Xiao.
Oh, Cik Tang rupanya. Cik Tang, masa masuk bandar mesti ada orang bagi tahu kan? Dilarang berperang menggunakan kuasa istimewa secara persendirian. Saya tak bersalah, gelang saya masih ada lagi nih. Mereka berempat tu pula. Tak tahu dapat arahan dari siapa. Sergah saya seorang perempuan lemah. Awak merepek, awak yang guna kuasa istimewa. Sudah. Cik Tang, walaupun awak tetamu Datuk Bandar, tapi kalau langgar peraturan, Datuk Bandar pun tak akan lindungi. Sila ikut kami. Baiklah, pas ni boleh lepas dari pemantauan. Tengok di mana Lu Yuan. Nampak tak Tang Xiao? Pandai cakap je, apa gunanya? Akhirnya sama macam dulu, kena pijak bawah kaki saya. Dengan awak juga, hasut orang lain untuk bertindak, tangkap, sebat 20 kali, denda kerja paksa 3 bulan. Jumpa Lu Yuan. Jumpa Lu Yuan. Lima unsur saling melahirkan, maya dan nyata saling berubah, cloning padat. Tiga jam sepatutnya dah cukup. Dia memang dah bertindak. Datuk Bandar, Anda cari saya? Cik Tang, sekarang tiada orang luar di sini. Cakap terus. Kau pernah jumpa Lu Yuan, betul tak? Betul. Dialah yang suruh saya cari pesakit sifar di Bandar G. Benar-benar ada pesakit sifar? Cik Tang, mari kita bekerjasama. Asalkan kau bantu saya cari pesakit sifar, apa saja permintaan kau saya akan tunaikan. Pesakit sifar itu saya memang akan cari. Tapi itu janji saya pada Datuk Bandar Lu. Bukan urusan penipu macam kau. Jangan kau lupa, sekarang sayalah Tuan Bandar G. Cuma saya perlu beri arahan. Cuba saja. Yingsha, bersedia di pintu masuk aras bawah 3. Ada orang masuk curi-curi. Diterima. Tuan Kota sudah menjangkakan kedatanganmu. Tapi tak sangka secepat ini. Ke tepi. Arahan aku ialah bunuh sesiapa yang masuk ke sini. Lima unsur samsara. Buka. Dia yang datang. Kau memang kuat, lebih dari semua yang pernah aku lihat. Layak untuk aku gunakan serangan maut terkuat. Apa dah jadi? Aku tak boleh bergerak. Jin Feng, Jing Ye. Kenapa korang datang? Jing Ye yang tolong aku keluar. Racun yang aku bagi dia paling lama tahan 10 menit. Masa kita terhad. Cepatlah. Putaran masa, bebas. Encik Lu, macam mana nak buka semua ni? 5 unsur bergema. Guna resonansi teras kau. Korang undur ke belakang. Tak cukup. Perlu lagi kekerapan masa. Perlu selari. Faham. Sekaranglah masanya. Tembus. Encik Lu, terima kasih. Tapi kita tak boleh lama-lama di sini. Ikut saya. Ketuk papan ketiga di sudut kiri bawah. Rentaknya 3 panjang 2 pendek. Di bawah
bawah ini barulah teras sebenar Bandar G. Jangkitan generasi pertama ada di sana. Jam. Tak payah. Hanya ada satu pintu keluar di sini. Kita tunggu saja di sini. Aku nak tengok apa sebenarnya jangkitan nombor sifar ni. Dah dekat, jangkitan generasi pertama ada di depan. Ayah. Ayah. Ayah kamu, Tang Ming, Ketua Kumpulan 7, Project Spark, juga kawan lama aku. Dulu dia rela terima suntikan serum gen pertama. Walaupun dia terselamat, tapi Macam mana nak sedarkan dia? perlu darah dan sambungan mental daripada saudara darah terdekat. Jangan gegabah, Xiao. Ada risiko diserap. Tapi dia ayah aku. Ayah, ini Xiao. Bangunlah. Sepanjang tahun ni, ayah tahu tak, aku dan Mak tunggu kamu balik selama ini. Xiao, undur. Dia nak sedar. Ayah, ini Xiao. Hati-hati. Hati-hati. Dia dah jadi raksasa sekarang. Takkan kenal kamu. Tak, ayah. Tengoklah aku. Aku Xiao. Aku anak perempuan kamu. Xiao, anak. Dia melawan jangkitan, guna resonans tenaga mental untuk buat dia ingat perasaan manusia. Ayah, kau kata nak tengok aku membesar. Kata nak serahkan aku sendiri pada orang yang layak. Janji-janji ni kau dah lupa ke? Anakku. Betul ke kau? Ayah, akhirnya aku jumpa ayah. Mereka berjaya. Segera kumpul semua pasukan elit. Jangan biar mereka keluar Bandar G hidup-hidup. Nak suruh siapa tinggal? Cepat keluar. Tu Xiaoyu dan yang lain. Jin Feng, Jing Ye, kamu bawa Datuk Bandalu dan ayah aku pergi dulu. Kau terlalu pandang rendah pada ayah kau lah. Jangan lupa, dia nombor sifar. Jangan risau, anak. Ayah buka jalan untuk engkau. Bagaimana mungkin kau masih waras? Jangkitan generasi pertama sepatutnya sudah lama. Lama bertukar menjadi raksasa. Produk cacat yang dihasilkan oleh teknologi macam kau ini. Sudah tentu tak faham apa itu kemahuan. Tang Xiao, macam mana nak uruskan penipu ini? Cik Lu, apa pendapat awak? Katakan. Di mana hablur asal projek percikan api? Hablur asal apa? Aku tak tahu. Kalau berani, tembak saja aku. Lu Yuan, kau lari keluar pun apa gunanya? Manusia lama dah lama jadi abu. Zaman baru perlukan makhluk baru seperti aku. Tidak seperti dia yang ada kuasa sempurna. Tak betul, dia sedang melengahkan masa. Dia nak letupkan diri. Pembekuan masa. Tak guna. Kamu takkan jumpa hablur asal buat selama-lamanya. Dunia akhirnya akan diganti oleh spesies baru. Ke tepi.
Itu Hablur asal. Lautang, cepat ambil itu. Betul, itulah hablur asal. Dengan ini manusia boleh diselamatkan. Ayah, Encik Tang, Datuk Bandarlu, apa yang terjadi pada ayah saya? ayah awak telah dijangkiti terlalu lama. Kesedaran sekali-sekala sebaliknya akan mempercepatkan mutasi. Kita mesti menghasilkan penawar secepat mungkin. Baik, mari kita pergi cepat. Cik Tang, kamu telah menimbulkan kekacauan besar. Bukankah patut kamu berikan penjelasan kepada saya? Kami buat ini semua untuk mencari Datuk Bandarlu yang sebenar. Semua setengah tahun lalu saya telah dipenjarakan oleh pengkhianat. Cloning ini telah menggantikan saya. Mereka berangan-angan untuk memenjarakan saya di bawah tanah. Berangan-angan untuk menjadikan Bandar G sebagai tempat penetasan klon. Dan hari ini adalah pahlawan-pahlawan dari dunia luar ini menyelamatkan bandar ini. Maaf, Datuk Bandar, Cik Tang. Ini adalah tanggungjawab saya. Mengiringi Datuk Bandar dan tetamu kehormat untuk berundur. Amaran tahap 1 seluruh bandar. Ayah, bertahanlah. Kami akan menyelamatkan awak tidak lama lagi. Tak sangka kan, Tang Xiao. Aku yang Ruoro sudah kembali. Bila aku sudah kumpulkan tentera makhluk asing, seluruh dunia akan tunduk di bawah kakiku. Resonans tenaga sudah bermula. Kali ini akan berjaya ke? Sekarang peringkat paling bahaya. Kalau warnanya bertukar ke emas tulen, bermakna berjaya. Kalau tak, gagal. kalau gagal, apa akan terjadi pada ayah Xiao Xiao? Mungkin akan kekal dalam keadaan separa asing ini selama-lamanya. Perhatian semua. Tembok timur, selatan dan utara diserang serentak oleh makhluk mutan berskala besar. Mengesan sumber tenaga jurang berkonsentrasi tinggi sedang menghampiri. Kau tunggu di sini. Aku pergi. Macam mana boleh? Teras kristal asal dan serum asli saling memusnahkan. Macam mana boleh jadi macam ni? Batu kristal asal dah tercemar. Apa? Macam mana nak buat? Macam mana nak ganti? Perlu tenaga kehidupan tulen tinggi. Lebih baik yang baru sahaja tersedar. Sumber kuasa istimewa yang tak tercemar. Datuk Bandarlu, ini ke yang awak maksudkan? Ya. Ini dia. Kamu jumpa di mana? Kami jumpa dalam bilik rahsia Datuk Bandar palsu. Rasanya mungkin berguna, jadi kami bawa balik. Bagusnya. Dengan ini, peluang kejayaan penawar boleh naik ke 70%. Berapa lama nak sediakan penawar? Paling cepat pun sejam. Baik, Xiao Yu, Ouyang. Kumpulkan semua orang yang boleh bertarung. Mesti belikan masa sejam untuk Datuk Bandarlu. Baik. Ayah, tunggu aku balik.
Tang Xiao, aku dah balik cari kau. Tak bagus. Julat pencemaran mental dia dah berkembang sekurang-kurangnya 5 kali ganda. Askar biasa langsung tak boleh tahan. Ada unit terbang dalam kumpulan binatang tu. Arah jam 3 di sebelah kiri. Bahagian udara serah pada aku. Ouyang Jing, pertahanan darat. Dah lama tak sabar dah. Nampak keadaan aku sekarang. Tang Xiao, semua ni salah kau. Tapi kali ni, aku dah gabung dengan induk parasit simbiosis. Sekarang aku takkan mati, takkan musnah. Rua-rua, berhentilah. Kami dah sedang hasilkan penawarnya. Kalau berhenti sekarang, Mungkin masih ada berhenti. Kenapa aku nak berhenti? Hari kiamat musnahkan hidup aku. Musnahkan semua yang aku ada. Dunia ni tak bagi aku hidup dengan aman. Maka mari kita sama-sama reput dalam neraka. Tembak. Tang Xiao, jomlah. Lawan habis-habisan macam dulu. Kali ni aku takkan kalah lagi. Yang kau nak menang bukan lawan aku, tapi syaitan dalam hati kau sendiri. Xiao Xiao, hati-hati dengan sesungut parasit pada badannya. Terlalu banyak, tak habis-habis. Apapun kena tahan 1 jam. Jingge, tolong aku. Neraka rotan beracun, buka. Gila kau. Begitu banyak makhluk asing. Kau akan mati. Kalau tak buat begini, kita semua akan mati. Baik, aku tolong kau. Tak guna, Tang Xiao. Selagi makhluk asing belum pupus, Aku boleh hidup semula. dan berapa lama lagi kamu boleh bertahan? Mari kita lihat siapa yang mati dulu. Budak perempuan bodoh. Nak tunjuk kuat apa? Ayah, penawarnya dah berjaya. Masih dalam pembuatan. Tapi anak kesayangan ayah menghadapi musuh sebegini, mana boleh ayah duduk diam saja? Anak baik biar ayah uruskan seterusnya. Ayah, anak yang baik. Percayalah pada ayah. Tenang, buat apa yang patut kau buat. Xin Fong, Jingye, tahan sebentar lagi. Aku nak cari senjata rahsia daripada Datuk Bandar. Penawar itu berjaya. Masih dalam proses tindak balas penyatuan. Kenapa awak balik Xiao Tang? Encelu, ada senjata nuklir atau seumpamanya di Bandar Ji, sesuatu yang kuasanya besar? Terlalu banyak makhluk asing di luar. Kuasa istimewa saja takkan cukup untuk habiskan mereka semua. Ada, tapi kami cuma ada peralatannya sahaja. Kekurangan tenaga yang cukup untuk menggerakkannya. Tak apa, beritahu saya di mana barangnya. Di bawah tanah sebelah barat Bandar Ji. Tak mungkin! Aku sudah bergabung dengan induk parasit simbiosis.
Macam mana boleh? Anak awak sudah tersilap langkah. Induk parasit simbiosis itu sebenarnya adalah gabungan perasaan putus asa manusia. Semakin awak benci, semakin kuat ia menjadi. Tapi bila benci sampai ke tahap paling ekstrim, awak akan menjadi dia. Apa lagi? Sekurang-kurangnya aku ada kuasa. Bukan lagi orang lemah yang boleh kamu kawal sesuka hati. Kuasa? Tengoklah keadaan awak sekarang. Tengoklah nyawa-nyawa yang mati kerana awak. Sekarang masih ada peluang untuk berubah. Aku boleh tolong asingkan mutiara anak dari induk itu. Walaupun akan kehilangan kuasa, tapi boleh kembali menjadi manusia. Kembali jadi manusia? Lepas tu, terus-terusan dibuli, ditinggalkan? Tidak. Lebih baik aku bawa kamu semua ke neraka sekali. Gila. Dia jadikan semua manusia dan makhluk di medan perang sebagai makanan. Kalau begini, semua orang akan dihabiskan olehnya. Kita mesti cari cara untuk memutuskannya. Aku dah tak larat. Medan tenaganya meneutralkan kawalan aku. Paling lama boleh tahan 30 saat lagi. Maaf kawan-kawan, aku lambat datang. Itu Xiao Xiao. Bagus, anak baik. Kekuatan. Beri aku sewatan. Yang Ruruo berhenti. Dia ada peluang lagi. Aku nak bunuh semua orang. Xiao Xiao, adakah awak mesti pergi? Kami, ayah dan anak baru sahaja bersatu semula. Akhirnya, aku tetap kalah. Tapi aku tidak menyesal. Tang Xiao, mereka tidak akan berhenti cuba menduduki bumi. Zaman pasca apokaliptik makhluk asing baru sahaja bermula. Jaga diri awak baik-baik. Ayah, Datuk Bandar Lu, walaupun Yang Ruoro sudah mati, tapi zaman pasca apokaliptik ini jauh belum berakhir. Di dunia ini, mungkin masih ramai manusia yang diancam oleh makhluk asing, menunggu untuk kita selamatkan. Bagus, anak yang baik. Ini adalah obat penawar kumpulan baru. Harapan masa depan manusia saya serahkan kepada awak. Ingat, jaga diri awak baik-baik. Jingye. Keselamatan ayah saya dan Datuk Bandar Lu saya serahkan kepada awak. Ketua Tang, selamat jalan. Kami menunggu kepulanganmu dengan kemenangan di Badar Ji. Ketua Tang, kemana kita pergi seterusnya? Kemana ada makhluk asing, kesitulah kita pergi. Dia datang, pembersih terakhir. Kali ini kita tidak akan gagal lagi.